Sejak zaman dahulu lagi, peperangan selalu dijadikan medium untuk menunjukkan kekuatan dan kegemilangan sesuatu empayar atau kerajaan. Bahkan, melalui peperangan juga, sesuatu empayar mampu melakukan perluasan kuasa dan memperluaskan lagi wilayah jajahan. Sama ada anda melihat peperangan itu melalui perspektif yang menjadikannya sebagai suatu keperluan atau melalui perspektif peperangan itu adalah perkara yang membuang masa. Sejak zaman dahulu lagi, sudah wujud etika dan peraturan yang perlu dipatuhi dalam peperangan seperti melindungi warga yang lemah, tidak membunuh atau mencederakan golongan wanita, kanak-kanak dan orang tua, serta tidak menyerang dan memusnahkan bangunan dan tempat suci sesuatu agama. Ini bermakna undang-undang dalam peperangan sudah diguna pakai sejak dahulu lagi. Oleh itu, pada hari ini, wujudnya undang-undang antarabangsa yang dijadikan sebagai panduan dalam peperangan dan konflik sesuatu negara. Dalam Konvensyen Geneva keempat yang berkaitan perlindungan orang awam dalam waktu peperangan telah memperihalkan secara jelas mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dan menjaga hak asasi manusia seseorang ketika dalam peperangan. Konvensyen ini telah ditandatangani oleh ahli-ahli PBB, tetapi pada tahun 1993, Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menyimpulkan bahawa Konvensyen Geneva sebagai customary international law yang mengikat semua negara termasuk negara yang tidak menandatangani konvensyen ini agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sekiranya mereka terlibat dalam konflik bersenjata. Terdapat beberapa perkara yang telah disebutkan dalam Konvensyen Geneva mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat sekiranya konflik bersenjata berlaku. Dalam Protokol Tambahan 1 Konvensyen Geneva 1977 Fasal 51 telah memperihalkan mengenai larangan menjadikan orang awam atau masyarakat awam sebagai objek serangan. Semua lapisan masyarakat awam perlulah menerima perlindungan keselamatan dari bahaya yang timbul ketika peperangan berlaku. Peraturan ini terguna pakai untuk semua keadaan selagi mana masyarakat awam tidak menyertai peperangan. Dalam Protokol Tambahan 1 Konvensyen Geneva 1977 Fasal 53 pula melarang untuk menjadikan bangunan bersejarah, karya seni atau tempat sembahyang sebagai target serangan berdasarkan Konvensyen Hague yang telah menetapkan perlindungan harta budaya sebagai objek yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Konvensyen Geneva keempat 1949 Fasal 33 dan 34 pula melarang untuk melakukan rompakan, pembalasan, pemusnahan harta benda awam dan penangkapan orang awam. Fasal 132 Konvensyen Geneva 1949 pula mengarahkan agar kanak-kanak, wanita hamil, ibu yang membawa bayi dan kanak-kanak, mereka yang cedera dan sakit dan yang lama dikurungkan mesti dilepaskan dengan secepat mungkin. Perlindungan terhadap anggota perubatan dan petugas keagamaan juga telah disenaraikan dalam Protokol Tambahan 2 Konvensyen Geneva 1977 Fasal 9. Banyak lagi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama ada dalam Konvensyen Geneva, Konvensyen Hague atau undang-undang antarabangsa. Tetapi manusia adalah manusia. Semua peraturan boleh sahaja dibiarkan dan tidak dipatuhi. Yang utama adalah menang, menang dan menang, sehingga mencemarkan nilai-nilai dalam penjagaan hak asasi manusia.